Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aliman Sarah binti Ridwan. Hari ini saya akan membentangkan kesan perubahan pendidikan semasa dengan mobiliti sosial. Seterusnya, baiklah, apa itu pendidikan? Okey, saya terangkan dahulu. Pendidikan merupakan proses yang dirancang bagi memindahkan pengetahuan, kemahiran, nilai dan budaya dari satu generasi ke generasi yang seterusnya, iaitu daripada generasi atas ke generasi yang bawah. Ia melibatkan pelbagai kaedah seperti kaedah pengajaran, kaedah pembelajaran, latihan dan pengalaman praktikal untuk membantu mereka untuk membangun potensi mereka daripada pelbagai aspek. Aspek itu apa? Okey, aspek daripada segi fizikal, mental mereka, emosi dan sosial mereka. Kalau ikutkan falsafah pendidikan kebangsaan, aspek-aspek ini kita panggil sebagai JERIS. Baiklah, matlamat utama pendidikan ini adalah untuk membantu individu menjadi warga negara yang mahir. Kenapa? Supaya mereka mempunyai pendidikan yang bagus, memberi pekerjaan yang bagus dan mampu memberi sumbangan yang positif terhadap diri mereka sendiri, masyarakat dan negara itu sendiri. Jadi terlihatlah betapa pentingnya pendidikan kepada seseorang individu. Seterusnya, baiklah, seperti yang kita tahu, pendidikan terbagi kepada dua, iaitu pendidikan dahulu, iaitu pendidikan sebelum merdeka, dan pendidikan sekarang, iaitu pendidikan selepas merdeka. Bila saya akan terangkan terlebih dahulu, apa itu pendidikan dahulu, iaitu sebelum merdeka. Okey, pendidikan dahulu cenderung lebih berfokus kepada pembelajaran yang terjadi dalam lingkungan secara semulajadi. Kenapa? Seperti mereka ini belajar secara langsung dari orang tua ataupun anggota masyarakat yang lebih tua ataupun yang lebih terpercaya. Kenapa? Sebab zaman dahulu sekolah sikit. Sekolah tak banyak seperti yang kita sekarang. Jadi mereka melakukan pembelajaran secara tidak langsung, iaitu belajar daripada ibu bapa mereka sendiri atau belajar daripada anggota-anggota masyarakat yang lebih tua seperti ulama, ustaz dan sebagainya. Jadi, apa yang mereka belajar? Okey, mereka belajar menekankan kepada nilai-nilai tradisional dan menekankan kepada budaya ataupun cara hidup. Sebab mereka dahulu tidak mempunyai sistem pendidikan yang seperti kita. Jadi mereka menekankan kepada cara hidup, budaya mereka ataupun cara mereka untuk bertahan hidup. Okey, sistem pendidikan dahulu pula seringkali kurang formal. Kenapa? Sebab dia tidak berlaku di sekolah sahaja, tapi dia berlaku di rumah tanpa kita sedar pun, tanpa mereka sedar pun sebenarnya mereka sedang belajar dan berpusatkan kepada kehidupan sehari-harian. Seperti saya cakap tadi lah, mereka belajar bukan yang seperti kita yang punya sistem pendidikan, tapi mereka belajar tentang cara kehidupan. Baiklah, antara perkara-perkara yang mereka belajar ialah aktiviti pertanian, kerajinan tangan ataupun cerita-cerita yang disampaikan secara lisan. Kalau kita semua tahu cerita-cerita yang kita dengar sekarang seperti Sang Kancil dan Budak, Sang Kancil dan Buaya, itu merupakan cerita-cerita yang dahulu yang diceritakan daripada generasi ke generasi untuk menyampaikan apa? Menyampaikan nilai murni. Okay, daripada situlah kita tahu belajar tidak semestinya dalam kelas. Ini pendidikan dahulu lah. Belajar tidak semestinya dalam kelas, tapi mereka belajar secara tidak langsung ataupun tidak formal dalam kehidupan seharian mereka. Seterusnya, baiklah, sekarang saya akan membanding bezakan pendidikan dahulu iaitu sebelum merdeka dan pendidikan sekarang iaitu selepas merdeka. Baiklah, pertama sekali saya akan bandingkan dalam unsur teknologi. Pendidikan dahulu bergantung kepada kaedah tradisional sahaja seperti buku teks, penulisan manual dan ceramah. Kenapa? Sebab mereka tidak ada teknologi. Macam mana nak ada teknologi sedangkan internet sendiri pun mereka tak ada. Jadi kalau dekat sekolah, mereka hanya bergantung sepenuhnya kepada buku teks semata-mata dan penulisan manual. Selain itu juga mereka hanya bergantung kepada guru sahaja. Guru yang akan memberikan ceramah langsung ataupun mengajar langsung kepada mereka. Jadi kita dapat lihat kat sini, tanpa adanya buku teks, penulisan manual dan ceramah, mereka tidak akan mampu untuk belajar. Itu yang jadi mereka hanya mampu belajar di sekolah semata-mata. Berbeza pula dekat pendidikan sekarang. Pendidikan sekarang amat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi. Kenapa?
pendidikan sekarang berintegrasikan teknologi seperti komputer, internet dan pelatih pintar untuk memperluaskan akses dan sumber pembelajaran dan meningkatkan pengalaman pelajaran. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab pada zaman sekarang, belajar tidak semestinya di dalam kelas. Kita semua boleh belajar di mana-mana sahaja. Sepertinya di kafe, di perpustakaan, di rumah. Kenapa? Sebab kita menggunakan teknologi sekarang untuk belajar. Contohnya kita ada TV, didik TV, kita boleh tengok belajar melalui internet, melalui komputer. Jadi kita dapat belajar ataupun mengakses pembelajaran di mana-mana sahaja menggunakan pelatih pintar kita. Okey, seterusnya. Baiklah, seterusnya perbezaan kurikulum. Pendidikan dahulu mungkin lebih fleksibel dan berasaskan tempatan dan dengan penekanan lebih kepada kemahiran tradisional dan nilai-nilai budaya. Seperti saya cakap tadi, pendidikan dahulu tidak mempunyai kurikulum yang tetap seperti kita sekarang. Mereka lebih terbuka. Kenapa? Mereka hanya menekankan kepada kemahiran tradisional dan nilai-nilai budaya. Sebab mereka menekankan macam mana mereka nak hidup, belajar macam mana mereka nak hidup, dan nilai-nilai budaya supaya menjadi orang yang berguna. Berbeza pula dengan pendidikan sekarang. Kurikulum pendidikan sekarang lebih berstruktur dan berstandard dengan berfokus pada keperluan pasaran kerja dan persediaan untuk kehidupan moden. Baiklah, kalau kita tahu pendidikan sekarang ni, kita ada kurikulum. Contohnya kita ada DSKP, kita ada peperiksaan, kita ada standard kandungan, kita ada RPH, semua. Kita ada satu pendidikan yang lengkap dan tersusun. Kenapa kita perlukan macam tu? Sebab sekarang ni dunia dah berubah. Kita tidak boleh hanya belajar semata-mata untuk kemahiran tradisional seperti pendidikan dahulu, tapi kita perlu belajar untuk bekerja, mempunyai kejayaan yang tetap. Kita perlu mempunyai pendidikan yang berstruktur agar kita boleh bersaing dengan negara-negara luar. Kita tidak hanya duduk di takut yang sama. Sebabkan itulah pendidikan sekarang ini mempunyai kurikulum yang berstruktur. Seterusnya adalah kaedah pengajaran. Pendidikan dahulu lebih cenderung kepada pengajaran langsung dan mengulangkan maklumat. Seperti saya terangkan sebelum tadi, mereka tidak mempunyai bahan baku mengajar. Mereka hanya cenderung kepada pengajaran langsung seperti cikgu yang hanya memberi hujah, cikgu yang akan mengajar. Mereka tidak mempunyai apa-apa yang lain seperti BBM ataupun internet, tiada. Sebab mereka hanya tidak terdedah lagi waktu itu. Pendidikan dahulu lebih rendah ataupun lebih lemah daripada pendidikan sekarang. Berbanding pula dengan pendidikan sekarang. Pendidikan sekarang lebih interaktif dan berpusat kepada pelajar dengan menekankan kepada pembelajaran berasaskan projek, kerjasama dan penyelesaian masalah. Baiklah, kalau sekarang ni kita akan dengar KBAT, kita dengar RPH, kita dengar BBM, kita dengar pelajaran berpusatkan murid. Sebab sekarang ni kita akan menumpukan kepada murid. Sebab kaedah pengajaran sekarang lebih berpusatkan kepada murid daripada berpusatkan pada guru. Dahulu kita berpusatkan kepada guru, tapi sekarang kita berpusatkan kepada murid. Kenapa? Sebab berpusatkan kepada murid mempunyai lebih banyak kelebihan ataupun kebaikan kepada murid itu sendiri. Sebagai contoh, kalau kita berpusatkan kepada guru, murid itu akan menjadi lebih pasif. Kenapa? Sebab mereka hanya mendengar sahaja. Mereka tidak melakukan. Tetapi berbeza pula dengan zaman sekarang, kalau kita berpusatkan kepada murid, guru hanya sebagai pemudah cara semata-mata. Guru akan mengajar dan menjadi pemudah cara. Murid pula yang akan menunjukkan atau membuat satu perkara. Kerana pendidikan sekarang berpusatkan kepada murid. Contohnya, murid yang akan menjawab soalan, murid yang akan melakukan aktiviti projek, kerjasama ataupun penyelesaian masalah. Kat sini kita dapat lihat sangat berbeza kaedah pengajaran dahulu dan kaedah pengajaran sekarang. Seterusnya penilaian. Pendidikan dahulu lebih menumpukan kepada penilaian akhir yang berdasarkan pada hafalan dan pengujian pengetahuan. Kalau pendidikan dahulu ni, kita hanya ada pendidikan peperiksaan akhir semata-mata. Peperiksaan akhir tu kan mereka akan menguji hafalan, bukan kefahaman, tapi kepada hafalan. Daripada apa yang murid itu belajar, murid akan hafal dan murid akan luahkan dalam peperiksaan akhir.
Berbeza pula dengan pendidikan sekarang. Terdapat pelbagai penilaian yang telah berubah, iaitu pendidikan sekarang menekankan penilaian formatif dan kemahiran abad ke-21 seperti kreativiti, penilaian kreatif dan kerjasama. Seperti yang kita tahu, sekarang ini kita sudah tidak ada peperiksaan untuk sekolah rendah. Sudah ada peperiksaan harian, tahunan, maafkan saya. Jadi, macam mana mereka dinilai? Mereka dinilai dalam kelas oleh guru, dinilai dalam pelbagai kaedah, iaitu kerjasama, kreativiti mereka, pemikiran mereka, adab mereka, pengetahuan mereka dan macam-macam lagi. Kenapa? Sebab kita tidak mahu menilai murid berdasarkan hafalan mereka semata-mata. Sebab murid mempunyai pelbagai kerenah, pelbagai pengetahuan, pelbagai ciri-ciri yang menarik. Jadi kita perlu menilai mereka menggunakan pelbagai sumber ataupun pelbagai cara, seperti menilai menggunakan kemahiran abad ke-21 ini. Hal ini akan lebih adil dan lebih saksama daripada pendidikan dahulu. Seterusnya adalah kemudahan. Pendidikan dahulu mungkin lebih terhad dari segi akses, terutamanya di kawasan pedalaman atau untuk golongan kurang berkemampuan. Seperti kita tahu, sekolah-sekolah dahulu sangatlah daif. Mereka hanya mempunyai satu bangunan dan tidak mempunyai apa-apa kemudahan lain seperti kerusi, meja dan sebagainya. Sebab mereka pergi ke sekolah hanya untuk belajar, dan selepas itu mereka akan pulang ke rumah. Jadi apatah lagi untuk orang-orang kurang kemampuan seperti sekolah di dalam estet, sekolah di dalam kampung, lagilah mereka tidak mempunyai akses kemudahan. Berbeza dengan sekarang, akses kepada pendidikan telah meningkat secara ketara dari masa ke semasa. Pendidikan sekarang lebih mudah diakses melalui pembangunan infrastruktur pendidikan, program-program beasiswa dan pendekatan pendidikan jarak jauh. Seperti yang kita tahu sekarang, walaupun di kawasan pedalaman, di hutan ataupun di estet, sekolah telah mempunyai kemudahan yang lengkap kerana kerajaan telah menyebarkan semua kemudahan secara rata kepada semua sekolah. Selain itu juga, untuk orang yang mempunyai masalah keuangan, mereka juga telah diberikan program beasiswa untuk terus belajar. Seterusnya, ada juga pembelajaran pendekatan pendidikan jarak jauh. Sepertinya kita akan menggunakan televisyen dan internet untuk belajar. Hal ini bertujuan untuk orang-orang dalam hutan ataupun orang-orang yang tidak mampu ke sekolah, mampu untuk terus belajar juga. Seterusnya saya akan terangkan pada kesan pendidikan, kesan positif pendidikan kepada mobiliti. Yang pertama, mengurangkan kadar kemiskinan. Yang kedua, meningkatkan peluang pekerjaan. Dan yang ketiga, meningkatkan taraf kehidupan. Seterusnya, baiklah, yang pertama iaitu disebabkan pendidikan, kita dapat lihat kadar kemiskinan turun mutlak. Antara buktinya, yang saya baca, insiden kemiskinan mutlak mencatatkan merosotkan kepada 6.2% pada tahun lalu berbanding 8.2% pada tahun 2021 dan 8.4% ketika pandemik COVID-19 berlanda pada tahun 2020. Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzim Muhyiddin berkata dalam laporan survey pendapatan dan pembelajaran isi rumah 2022, bilangan isi rumah miskin Tegar yang pendapatan di bawah 1,190 menurun kepada 0.2%, 18,445 isi rumah berbanding 0.4% pada 2019. Kita dapat lihat kat sini, daripada pendidikan kita dapat menurunkan kemiskinan mutlak. Kenapa? Daripada pendidikan lah kita akan mampu mempunyai pekerjaan yang bagus, mampu mencari nafkah, mampu menukarkan mobiliti sosial kita daripada seorang yang miskin kepada seorang yang sederhana ataupun seorang yang kaya. Dari situlah kita dapat lihat, mungkin dulu keluarga kita miskin, tapi sekarang selepas kita belajar, pendidikan ni mampu menukar keluarga yang miskin menjadi yang lebih hebat, menjadi lebih menjadi lebih hebat, berkejaya, mempunyai duit yang lebih.
mampu menghidupkan hidup mereka dengan lebih bagus. Okey, menurut berita yang saya baca, zoom sikit. Okey, saya cakap tadi pada tahun 2022, bilangan isi rumah miskin Tegar berpendapatan di bawah 1,198 menurun kepada 1.2%. Dapat lihat kat sini, pada tahun 2022, kemiskinan Tegar yang mempunyai pendapatan 1,198 telah menurun kepada 0.2%. Dahulunya pada tahun 2019 0.4%. Dapat lihat kat sini bukti-bukti yang menunjukkan bahawa di Malaysia kemiskinan Tegar sudah menurun. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya peluang pekerjaan bertambah. Kita dapat lihat apabila seseorang individu itu tersebut mempunyai pendidikan yang bagus, jadi peluang pekerjaan juga bertambah. Kenapa? Sebab dahulu mungkin peluang pekerjaan mempunyai peluang kerja yang banyak, tetapi terdiri daripada pekerjaan-pekerjaan yang mudah seperti buruh, petani, nelayan dan sebagainya. Tapi dengan pendidikan, kita mampu membuka peluang pekerjaan baru seperti pekerjaan yang lebih profesional. Contohnya pekerjaan seorang guru, doktor, saintis, arkitek dan sebagainya. Kalau kita lihat, permintaan buruh Malaysia terus meningkat pada suku ketika 2023, sekaligus menunjukkan kedudukan ekonomi yang memberangsangkan sejajar dengan peningkatan berterusan aktiviti sosial dan aktiviti ekonomi dan sosial semasa. Ketua Perangkawan Malaysia, Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Muhyiddin berkata sebanyak 227,100 jawatan ditambah pada suku ketiga tahun 2023 kepada 89 jawatan keseluruhannya berbanding 8.68 juta jawatan pada suku masa tahun lalu. Kat sini kita dapat lihat pertambahan yang sangat banyak peluang pekerjaan yang dibuka. Pembukaan peluang pekerjaan yang lebih banyak ini amat membantu daripada segi ekonomi, iaitu seperti yang dikatakan tadi, peluang pekerjaan akan memberangsangkan sejajar dengan peningkatan berterusan aktiviti ekonomi dan sosial semasa sehingga memberangsangkan kedudukan ekonomi Malaysia. Jadi dengan pekerjaan yang semakin banyak akan meningkatkan lagi ekonomi negara. Baiklah, seterusnya saya akan tunjukkan bukti bahawa peningkatan peluang pekerjaan yang sebagai bertambah. Bila ini yang bukti yang saya kaji, yang saya dapat daripada Kerajaan Akhbar. Baiklah, seterusnya saya akan cakap mengenai ekonomi negara meningkat. Ekonomi negara dilaporkan meningkat pada suku keempat tahun 2023 dengan mencatat pertambahan keluaran dalam negara kasar KDNK sebanyak 3%. Dan negara Malaysia BNM dan satu pernyataan berkata dari segi kadar pertumbuhan bulanan KDNK bulan Disember mencatat kadar pertumbuhan sebanyak 1.4%, iaitu lebih rendah berbanding November iaitu 3.8% dan Oktober 3.9%. Dari sini kita dapat lihat ekonomi negara kita semakin meningkat. Hal ini disebabkan oleh pendidikan negara kita. Semakin baik satu pendidikan akan semakin meningkat satu ekonomi. Kenapa? Dengan ada pendidikan lah kita mampu mencatat peluang pekerjaan yang lebih banyak sehingga mampu meningkatkan ekonomi negara itu sendiri. Dengan ada pendidikan, kita mampu untuk menghasilkan satu pekerjaan yang bagus. Dengan adanya pekerjaan yang bagus, ekonomi negara juga akan semakin meningkat sebab kita sudah ada pekerjaan yang bagus. Jadi rakyatnya akan mampu untuk membantu meningkatkan ekonomi negara. Cuba bayangkan jika satu pendidikan tidak berjaya, macam mana rakyat tersebut ini bekerja? Tanpanya ada pekerjaan, ia akan meningkatkan peluang pengangguran di dalam negara. Jika semakin meningkatnya peluang pengangguran, macam mana kita nak meningkatkan ekonomi negara? Kalau ada pengangguran, ekonomi negara akan semakin merosot dan akan menjejaskanlah satu negara tersebut. Jadi kita dapat lihatlah betapa pentingnya pendidikan kepada ekonomi negara dan ataupun kepada mobiliti sosial. Okey, seterusnya. Kita dapat lihat ini adalah bukti-bukti yang saya kumpulkan untuk peningkatan ekonomi negara. Okey, seterusnya.
Okey, seterusnya saya terangkan pula kesan negatif pendidikan terhadap mobiliti, iaitu pertama, kemurungan dalam kalangan murid, diskriminasi sekolah dan perlambatan mahasiswa. Seterusnya, baiklah. Isu pertama iaitu isu doktor kontrak. Kita dapat tahu semakin meningkatnya pendidikan, semakin ramai orang yang berkejaya. Disebabkan semakin ramai orang yang berkejaya, peluang pekerjaan juga akan semakin diminati. Antara pekerjaan yang diminati adalah doktor. Disebabkan terlalu ramai mahasiswa kedoktoran, jadi mereka mempunyai masalah dalam pekerjaan mereka. Seperti contohnya, Malaysia tidak mampu untuk menggajikan kesemua doktor sehingga mereka hanya melakukan doktor kontrak semata-mata. Dapat lihat kat sini, negara sering mendengar masalah dilontarkan oleh doktor kontrak yang tidak berpuas hati dengan status pekerjaan mereka kerana masih tidak mendapat jawatan secara tetap dalam sektor berkenaan. Di Senin yang lalu, sektor kesihatan negara kembali menjadi tumpuan ramai apabila gerakan baharu melibatkan kumpulan doktor kontrak mengadakan mogok selama 3 hari. Dapat lihat kat sini, mereka melakukan mogok selama 3 hari disebabkan isu ini. Dapat lihat isu ini terlalu besar sampaikan berlakunya mogok. Jadi kita dapat lihat kat sini, pendidikan tidak hanya memberikan kesan yang positif kepada mobiliti, tapi juga memberikan kesan negatif. Kenapa? Sebab mobiliti sosial sudah semakin meningkat sehingga menyebabkan peluang pekerjaan akan semakin menurun. Tapi tidak kepada kesemua peluang pekerjaan, hanya kepada beberapa peluang pekerjaan saja, seperti doktor. Seterusnya iaitu gejala stres dalam kalangan murid. Kita dapat lihat, saya baca daripada berita yang saya kaji, masalah kesihatan mental terutamanya dalam kalangan pelajar didapati semakin membimbangkan, dengan bilangan pelajar yang mempunyai idea untuk membunuh diri didapati meningkat kepada 13.1% pada tahun 2022, membabitkan lebih 4,300 orang murid berbanding 10% pada 5 tahun sebelumnya. Ketua Pusat Kesemelangan Kesihatan Mental Kebangsaan NCEMH Dr. Nurashika Ibrahim berkata, tinjauan kesihatan remaja AHS telah Institusi Kesihatan Umum Kementerian Kesihatan Malaysia KKM ke atas 33,523 pelajar berusia 13 tahun hingga 17 tahun pada tahun lalu turut mendedahkan peningkatan peratusan mereka yang mempunyai tingkah laku merancang untuk membunuh diri. Lepas lihat kat sini, murid-murid disebabkan mereka ingin mengejar untuk mengubah mobiliti sosial mereka mengalami tekanan yang sangat kuat. Kenapa? Murid-murid yang mempunyai mobiliti sosial yang rendah akan merasa tekanan melihat murid-murid yang mempunyai mobiliti sosial yang tinggi. Jadi, mereka akan berusaha dengan sangat keras sehingga mampu mempunyai gejala stres dalam hidup mereka. Cuba kita lihat berita yang saya telah kaji. Bawah lagi. Okey, kita dapat lihat kat atas. Okey, pada tahun 2017, idea untuk bunuh diri dalam kalangan murid hanya 10% berbanding pada tahun 2022, idea untuk bunuh diri dalam kalangan murid adalah 13.1%. Kita dapat lihat peningkatan yang sangat tinggi. Seterusnya, dalam merancang bunuh diri, pada tahun 2017 hanya 7.3% sahaja. Berbanding dengan pada tahun 2022, 10% yang ingin membunuh diri dalam kalangan murid. Kalau yang percubaan bunuh diri pula pada tahun 2017 hanya 6.9% sahaja, tapi sekarang meningkat kepada 9.5%. Iaitu seterusnya, masalah pembunuhan pula pada tahun 2017 hanya 13.3% sahaja, tapi pada tahun 2022 meningkat kepada 26.9%. Dan akhir sekali, rasa sunyi, iaitu pelajar mempunyai rasa sunyi pada tahun 2017 hanya 9.3%, berbanding pada tahun 2022 16.2%. Dapat lihat kat sini, disebabkan ingin mengejar mobiliti sosial, mereka merasa tekanan sehingga ini bukan perkara yang bagus. Kenapa? Sebab mereka mungkin akan berjaya untuk membunuh diri. Jadi ini sangat bahaya untuk murid. Jadi
golongan-golongan yang bertanggungjawab perlulah menjalankan tanggungjawab mereka untuk menghindari perkara ini terus berlaku. Seterusnya. Okey, akhir sekali, diskriminasi sekolah. Terdapat diskriminasi dalam pendidikan iaitu pengasingan sekolah. Terdapat sekolah yang dikhususkan oleh golongan disebabkan mobiliti sosial mereka. Contohnya sekolah bandar dan sekolah luar bandar. Dapat tahu? Bertambah sekarang, terdapat diskriminasi sekolah iaitu orang yang mempunyai mobiliti sosial rendah akan berada di sekolah luar bandar. Manakala orang yang mempunyai mobiliti sosial yang tinggi akan berada di sekolah bandar. Begitu juga dengan sekolah internasional iaitu orang yang mempunyai mobiliti sosial tinggi akan berada di sekolah internasional. Hal ini adalah sangat tidak adil kepada murid-murid yang berada di sekolah-sekolah yang luar bandar. Kenapa? Sebab sekolah di luar bandar mempunyai taraf kemudahan yang lebih rendah berbanding sekolah di bandar ataupun sekolah-sekolah internasional. Buktinya dapat lihat daripada berita yang saya kaji. Kita dapat lihat gambar tu sekolah Daif. Tengok sekolah Daif di Sabah bawah. Okey, sekolah Daif perlu. Pada awal tahun 2023, Menteri Pendidikan Malaysia dilaporkan berkata bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia sedang memperhalusi model untuk mekanisme untuk projek rintis pembinaan sekolah khas untuk pelajar daripada golongan paling miskin. Menurut beliau, sekolah model khas tersebut bakal dibina di mana pelajar paling sukar untuk mendapatkan akses pendidikan. Kenapa kita ingin mengasingkan sekolah berdasarkan mobiliti sosial? Sepatutnya kita perlu merancang satu sekolah yang di mana mobiliti sosial yang tinggi, mobiliti sosial yang rendah berada dalam satu tempat yang sama. Kita tak perlu mendiskriminasikan mereka. Kenapa? Mereka miskin. Oh, mereka miskin. Mereka perlu duduk sekolah ini. Mereka kaya. Mereka perlu duduk sekolah ini. Tidak. Kita tak boleh buat semenikan. Ini merupakan diskriminasi pendidikan yang sangat teruk. Jadi sebagai KPM, saya berharap mereka mampu menghasilkan satu sekolah yang setiap murid yang mempunyai mobiliti sosial yang berbeza pun mampu duduk kat sekolah tersebut. Kenapa? Daripada melihat mobiliti sosial berbeza itulah mereka akan berusaha bersungguh-sungguh untuk belajar, untuk meningkatkan mobiliti mereka. Terusnya. Baiklah kesimpulannya, pendidikan amat penting kepada seseorang individu. Tanpa pendidikan, seseorang individu tersebut tidak akan mampu meningkatkan mobiliti sosialnya dan tidak akan mampu mengubah hidupnya. Hal ini memberi kesan yang buruk kepada individu tersebut daripada pelbagai aspek seperti kehidupan, sosial dan pekerjaan. Dapat lihat seperti yang saya terangkan tadi, pendidikan amat penting kepada mobiliti sosial walaupun mempunyai sedikit kesan buruk, akan tetapi kesan baiknya lebih tinggi daripada kesan buruk. Tanpa pendidikan, seseorang tersebut tidak akan mampu mengubah kehidupan mereka. Daripada miskin akan terus miskin. Mereka hanya mampu berada di takut yang sama. Jadi, dengan pendidikanlah kita mampu mengubah kehidupan mereka daripada lebih baik, lebih teruk kepada menjadi lebih baik. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.